Berdebat dulu sebelum ke mahkamah. Najib dakwa UMNO sedia kerjasama dengan musuh. Elak dibuli PPBM, Zahid diminta lepas jawatan. Ajak berdebat, pemimpin PPBM hentam MT UMNO. Berdepan dengan tuntutan saman daripada Muhyiddin Yassin, anggota Majlis Tertinggi UMNO, Puan Zarkashi mempelawa Perdana Menteri itu untuk berdebat dengannya. Jemputan Puan hadir menjelang peguamnya menjawab surat tuntutan saman 10 juta ringgit daripada Muhyiddin dalam isu hantaran media sosial dibuat bekas ahli parlimen Batu Pahat itu. Sudikah Muhyiddin berdebat? Tanya Puan. Menurut bekas Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas JASA itu berkata, pusingan pertama dalam pertembungan dia dan Muhyiddin selesai dengan siapnya jawapan daripada pihak peguam berkenaan. Alhamdulillah lega. Selesai pusingan pertama, maklumlah memang tidak biasa main peguam kerana tidak pernah disaman, apalagi saman oleh individu yang bertaraf Perdana Menteri, katanya. Puan memang selalu bersikap kritikal dan sinis terhadap Muhyiddin, termasuk semasa bekas timbalan Presiden UMNO itu baru pulang dari lawatan rasmi di Jakarta, Indonesia. Komen itulah yang mendorong Muhyiddin menghantar surat tuntutan kepada Puan meminta dia mengemukakan permohonan maaf dan pampasan 10 juta ringgit. Rupanya dalam bab saman tidak timbul isu antara dua darjat. Suatu hari nanti, tidak mustahil akan ada nelayan, penoreh atau pemandu Grab yang akan disaman oleh Perdana Menteri. Kalau begitu, tidak salah saya berdebat dengan Muhyiddin sebelum berjumpa di mahkamah, katanya. Tambah Puan lagi, dengan adanya saman berkenaan, ketika ini, tiada sesiapa yang boleh mendakwa dia tidak setaraf dengan Muhyiddin untuk berdebat. Kalau saman boleh, kenapa debat tidak boleh? Semoga Sinar Harian, Astro atau RTM boleh jadi hos, katanya. Pada 9 Februari lalu, pejabat Perdana Menteri mengancam mengambil tindakan undang-undang terhadap Puan berhubung hantarannya itu jika dia gagal memohon maaf secara terbuka. Puan sebelum ini mendakwa Muhyiddin dan pegawainya enggan menjalankan kuarantin ketika tiba ke tanah air dari Indonesia. Dia turut mempersoalkan adakah keengganan Muhyiddin dan pegawainya menjalani kuarantin selama 10 hari menyebabkan Menteri Kesihatan Adham Baba mengeluarkan arahan baru melalui Warta Persekutuan untuk menetapkan bahawa kuarantin menteri yang keluar negara hanya memerlukan 3 hari. Mengulas lanjut mengenai jemputan debat tersebut, Puan berkata tujuan dia bukan untuk mencari salah sesiapa. Debat bukan kerana ego, bukan untuk cari siapa yang salah, tetapi cari apa yang salah, katanya. Bekas Presiden UMNO Najib Razak berkata, parti itu terbuka untuk bekerjasama dengan musuh politik dengan syarat ia diterima pucuk pimpinan dan ahlinya. Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional itu berkata, kerjasama dengan musuh politik tidak akan berlaku jika ia hanya dipersetujui pucuk pemimpin UMNO tetapi ditolak ahlinya. Katanya keterbukaan itu susulan dinamik politik negara yang berubah-ubah ketika ini. Beliau memberi contoh, tiada orang sangka Dr. Mahathir Mohamad boleh bekerjasama dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim dan DAP. Kalau lihat kepada Pakatan Harapan, siapa boleh fikirkan Mahathir dengan Anwar boleh bersama dalam satu pakatan politik nak jatuhkan Barisan Nasional. Mahathir dengan DAP boleh duduk semeja, boleh lantik DAP ke jawatan penting itu. Semua itu kita tak fikir tapi ia berlaku. Saya tidak nampak ada apa-apa sebab kenapa kita tidak boleh ada keterbukaan untuk bekerjasama dengan semua termasuk musuh politik dengan syarat ahli dan pemimpin UMNO mesti boleh terima dan mereka yang nak kerjasama kena ikhlas dan kena ada kebolehpercayaan nak bekerjasama. Kalau kita nak buat satu pakatan politik baru tapi tak berdasarkan kebolehpercayaan, ia akan runtuh. Lihat apa yang berlaku kepada Pakatan Harapan sebab asas kebolehpercayaan itu tidak ada, katanya menerusi wawancara bersama Astro Awani tanpa menamakan parti musuh itu. Najib mengakui wujud perbezaan pendapat dalam UMNO selepas parti itu tewas dalam pilihan raya umum ke-14 lalu. Ada perbezaan pendapat, mungkin tidak sampai peringkat perpecahan, tapi wujudnya kelompok tertentu yang membawa pandangan berbeza dalam UMNO. Sekarang ini nampak seolah-olah ada pelbagai pendapat dalam UMNO dan orang merasakan UMNO kabur daripada hala tujunya. Tapi saya yakin dan percaya bila sampai masanya kita dapat menyatukan pandangan UMNO dan menentukan hala tuju dan keputusan yang mutlak apa patut diikuti. Katanya UMNO tidak pernah melalui zaman mencabar seperti hari ini dengan menjadi pembangkang selama 22 bulan dan kini menjadi sebahagian daripada kerajaan Perikatan Nasional tanpa kuasa mutlak. Mengulas desakan supaya UMNO mengangkat pemimpin baru, Najib berkata, usia muda tidak cukup untuk seseorang itu menjadi pemimpin yang baik. Beliau berkata,
UMNO memerlukan peremajaan dengan menjadikan lebih banyak ruang untuk pemimpin lebih muda. Tetapi, ia perlu dilakukan secara terancang. Cuma kita tak boleh terbau-bau sangat dengan kefahaman pemimpin muda semestinya terbaik. Saya tak boleh gunakan satu kriteria kerana ia bukan soal umur saja. Umur mungkin membawa kepada yang muda, mungkin lebih dinamik, lebih bertenaga. Tetapi, ada satu atau dua lagi kriteria, pengalaman dan juga kebijaksanaan atau wisdom. Katanya sambil menambah, UMNO sudah lama mendahului parti lain dalam menjadikan ruang secukupnya untuk generasi pelapis. Kegagalan Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi menguruskan parti dan persepsi dengan kes-kes mahkamahnya menyebabkan UMNO mudah dibuli oleh saingan politiknya, Parti Peribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu, PAS dan lain-lain. Ketua UMNO bahagian Pai Besar, Datuk Ahmad Tajuddin Sulaiman berkata, Presiden UMNO itu juga perlu melepaskan jawatan dan meninggalkan tanggungjawab sekiranya difikirkan tidak lagi mampu menguasai ahli majlis tertinggi parti. Dia keterlaluan menjadikan kuasa sebagai matlamat parti, akhirnya menjadikan UMNO hilang arah tuju. Kesannya dilihat sebagai tidak berpendirian dan mudah dipergunakan oleh parti-parti saingan politik sama ada Bersatu, PAS dan lain-lain, katanya semasa dihubungi. Sebelum ini, Jabatan Komunikasi Strategik JKS Penerangan UMNO menafikan laporan berita bahawa MT UMNO membuat keputusan menolak kerjasama antara Bersatu dan Perikatan Nasional pada pilihan raya umum akan datang. Jelas JKS laporan yang dibuat media mengenai penolakan kerjasama itu tidak betul dan ibu pejabat UMNO memandang serius dakwaan berkenaan. Dalam pada itu, kata Ahmad Tajuddin, Ahmad Zahid harus berdepan apa jua pendakwaan di mahkamah sebagai cabaran demi survival UMNO dan Barisan Nasional jika menolak kerjasama Perikatan Nasional termasuk memutuskan hubungan dengan Mufakat Nasional. Ahmad Zahid perlu membuat pilihan untuk Barisan Nasional terus bergerak ke hadapan dan pada masa sama menegaskan pendirian UMNO dan Barisan Nasional berhadapan pilihan raya umum ke-15 secara bersendirian, katanya. Ujarnya lagi, Ahmad Zahid perlu juga menerangkan arah tuju UMNO yang sebenarnya. Apakah pembentukan UMNO pada tahun 1946 hanya merupakan pertubuhan untuk mendapatkan kuasa atau ianya permulaan kepada satu pembangunan tamadun Melayu, penerusan daripada apa yang telah dimulakan oleh Raja-Raja Melayu dan pimpinan Melayu sebelum dan semasa zaman penjajah, ujarnya. Ahmad Zahid sebelum ini mendedahkan bahawa pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional hanyalah berdasarkan jumlah majoriti satu undi sahaja. Katanya, ketika pembentukannya, Kerajaan Perikatan Nasional hanya didukung seramai 113 orang ahli parlimen. Menurutnya, untuk membentuk kerajaan, ia memerlukan sekurang-kurangnya 112 ahli parlimen. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Dr. Muhammad Faiz Naaman berkata, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak perlu membuang masa melayan cabaran Puan Zarkashi yang mengajaknya berdebat. Mempersoalkan pendirian Ahli Majlis Tertinggi UMNO yang sering menghentam Muhyiddin itu, Muhammad Faiz berkata, Puan bagaikan mempunyai dendam peribadi. Puan, apa masalah peribadi kamu dengan Muhyiddin sebenarnya? Perdana Menteri tidak perlu buang masa untuk melayan makhluk seperti kamu ini berdebat kerana pemimpin negara kita sibuk dengan urusan rakyat yang lebih patut diberi perhatian. Jika kemarut sangat dan berdebat, biarlah dengan watak yang sama tahap, katanya dalam kenyataan. Muhammad Faiz mengulas kenyataan Puan yang mengajak Muhyiddin berdebat selepas Presiden Bersatu itu menghantar surat tuntutan yang memintanya mengemukakan permohonan maaf dan memberikan pampasan RM10 juta. Puan sebelum ini mendakwa Muhyiddin dan pegawainya enggan menjalankan kuarantin ketika tiba ke tanah air daripada Indonesia. Dia turut mempersoalkan sama ada perkara itu menyebabkan Menteri Kesihatan Adham Baba mengeluarkan arahan baru bahawa kuarantin menteri yang keluar negara hanya memerlukan 3 hari. Sementara itu, Muhammad Faiz berkata bahawa Puan juga perlu tahu pihak mana yang bersungguh-sungguh berulang alik ke rumah Muhyiddin bagi memujuk Bersatu agar membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Puan perlu tahu pihak mana yang bersungguh-sungguh berulang alik ke rumah Muhyiddin bagi memujuk Parti Bersatu agar membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Tidak pula yang memujuk itu letak syarat mahu jawatan apa setelah kerajaan terbina kelak, asalkan dapat tumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan dan menghalang proksi DAP naik jadi Perdana Menteri. Itu matlamat asalnya. Sekarang beberapa pemimpin UMNO mendendangkan cerita kononnya Kerajaan Perikatan Nasional tidak adil terhadap parti mereka. Jujurlah, saya nak tanya, tidak adil kepada UMNO atau tidak memenuhi hasrat peribadi yang mendakwa itu? Akar umbi UMNO yang rasional pun mampu menilai keikhlasan watak-watak walots mereka yang sering membalun kerajaan sendiri, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.